Wassalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyam sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ni, pada malam ini. Pertamanya saya mohon maaf kita bertemu pada hari yang tidak menjadi kebiasaan kita. So mesti ada sesuatu yang kita kena adjust. Mungkin malam ni ada program lain ke, nak keluar ke, ataupun malam ni hari rehat ke, kan dah kena masuk kelas pula kan. Saya mohon maaf untuk perkara itu. Baik, malam ni dalam ayat surah larangan kita nak sambung bincangan kita. Dan kita nak memulakannya dengan membaca satu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat ke-224 pada juzuk yang ke-2. Pada halaman 35. Halaman ke-35 surah Al-Baqarah ayat 224. InsyaAllah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Terjemahan. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa, serta mendamaikan perbalahan antara manusia. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Ayat sebelum ini kita dah melihat beberapa suruhan dan larangan Allah Azza wa Jalla padanya berkaitan dengan wanita. So beberapa halaman ini Allah bercerita tentang wanita, yang mana ia bermula dengan soalan wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. So dia bermula dengan itu. Setelah daripada ini dia akan bercerita tentang wanita dan betapa cantiknya Allah susun. Mula bercerita tentang seorang wanita yang berada pada awal usia dewasanya, yang mana selepas itu bercerita tentang wanita yang semakin meningkat dewasa hingga mana mereka berkahwin, dan selepas itu Allah bawakan juga berkaitan dengan penceraian. So dia berada di satu tempat penceritaan yang Allah bawakan tentang wanita. Ayat ke-224. Ia bermula dengan larangan Allah Azza wa Jalla, wala, dan janganlah. Maka ini adalah ayat yang bermula dengan larangan Allah Azza wa Jalla. Bentuk larangan dalam agama ini bukan satu perkara yang asing, kerana ia memberitahu pada kita apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita perlu melakukan sesuatu dan perlu meninggalkan sesuatu, dan untuk meninggalkan sesuatu itu
lebih mudah sebab tak perlu nak bergerak berbanding dengan perlu melakukan sesuatu. Dan apa larangan Allah di sini? Allah melarang, dan janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Literally terjemahannya secara perkata, dan janganlah taj'alu, kamu menjadikan Allah urdatan, penghalang, liaymanikum, bagi sumpah kamu. Berapa poin yang kita boleh ambil daripada potongan ayat ini. Yang pertama, lihat manusia boleh bersumpah, bukan? Dan itu menjadi satu perkara yang kita sedia maklumi, bahawa manusia boleh bersumpah dan memang manusia bersumpah. Cuma satu perkara yang perlu difahami ialah manusia hanya boleh bersumpah dengan apa? Hanya boleh bersumpah dengan apa dia? Yang perlu difahami ialah manusia hanya boleh bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Itu sahaja. Manusia boleh bersumpah dan memang kita kadang-kadang bersumpah. Cuma manusia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla sahaja. Dia tidak boleh bersumpah dengan nama selain daripada Allah. Apapun. Tak boleh bersumpah dengan nama selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dia berbeza dengan Allah. Itulah beza antara Allah dengan manusia. Dalam Al-Quran, Allah juga bersumpah. Dan Allah nak tunjukkan perbezaan antara dia dan juga kita, ialah dia bersumpah dengan apa sahaja yang dia kehendaki. Maka Allah bersumpah dengan pelbagai makhluknya dalam Al-Quran. Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan nama para malaikat. So Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Okey, saya kuatkan volume. Bagaimana? Volumenya okey ke? Kuatkan ni. Okey. Okey Ustaz, cantik. Okey Ustaz, okey. Jangan terkejut, saya dah kuatkan. Maka Allah bersumpah dengan pelbagai makhluknya, dan makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla sahaja. Apa-apa yang seseorang itu bersumpah selain daripada nama Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah dilarang. Itu tidak valid. Tidak valid, dan bahkan ia adalah perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Maka paling tinggi manusia boleh bersumpah adalah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu yang pertama. Kemudian Allah sebutkan tentang sumpah dalam ayat ini. Kenapa? Bersumpah dengan nama dia, dengan nama Allah. Dan ayat ni bercerita tentang kita ke atau bercerita tentang orang dulu-dulu? Ayat ini cerita tentang orang dulu. Di mana konteks ayat ini? Ia adalah di Mekah. Bercerita tentang orang Quraisy yang berada di Mekah. Orang Arab suka bersumpah tak? Suka. Paling banyak rajin bersumpah orang Arab lah, betul tak? Kan? Sampai dalam dia orang punya lagu-lagu pun kan, bersumpah. Dalam lagu pun ada lirik yang dia masukkan, dia bersumpah. Dan mereka bersumpah dengan nama apa? Mereka bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Mereka bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu sini Allah kata wala taj'alullaha urdatan liaymanikum.
Jangan jadikan Allah sebagai dalam sumpah kamu sebagai benteng. Allah sebutkan khusus nama dia. Kenapa? Kerana memang orang Arab jahiliah dulu mereka bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. So mereka mengetahui dan mengenali Allah Azza wa Jalla itu sebagai Tuhan. Dan tapi masalahnya adalah lain dengan berhala-berhala yang mereka ambil sebagai perantara di antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka mereka bersumpah dengan nama Allah, dan orang Arab antara perkara yang baik yang boleh kita contohinya ialah mereka kalau dah sebut nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, mereka tak main-main. Mereka tak main-main. Dia akan betul-betul melakukannya. Kan? Surah Al-Munafiqun ayat yang kedua. Betul. Di antara perkara yang ataupun di antara kumpulan orang yang selain daripada Quraisy Mekah yang suka bersumpah adalah orang munafik. Adalah orang munafik. Memang rajin sumpah. Dalam surah At-Taubah Allah banyak sebut tentang orang munafik dan sumpah mereka, dan di beberapa tempat dalam Al-Quran pada surah Al-Munafiqun ada surah ke-62 itu. Sebelum itu pada surah yang ke 58 juga ada sebutkan tentang orang. Surah yang ke-59 ada tentang orang munafik itu. Maka yang baiknya, yang bagusnya, ke mana yang bagus kena ambil baguslah, kan? Sebab kita berkata tentang kebenaran, kita bukan berkata tentang kelompok. Kan? So bila kita bercerita tentang kebenaran, apa yang benar, apa yang baik yang ada pada orang itu ataupun kelompok itu, kita kena nyatakan. Kan? Jika tidak, itu Allah sebutkan dalam surah Maidah, kita berlaku apa? Kita berlaku zalim kepada musuh kita. Kerana apa je yang datang daripada orang yang kita tak baik, daripada musuh kita, daripada orang yang kita tak ngap, selalunya orang akan apa? Terus tolak bulat-bulat, mentah-mentah dia akan tolak. Tapi agama tidak mengajarkan yang demikian. Agama mengajar kita untuk terus kekal berada dengan kebenaran walaupun siapa yang berada di situ. Walaupun dia bukan datang daripada pihak kita. Asalkan di kebenaran kita ambil, dan itulah prinsip yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata, kalau perkataan aku bertentangan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, iaitu hadis Nabi SAW, maka campakkan perkataan aku ke dinding. Maksudnya jangan terima perkataan dia. Kenapa? Kerana perkataan yang perlu didahulukan adalah perkataan yang benar, al-haq. Dan kebenaran itu hanya ada pada kebenaran yang 100% itu hanya ada pada Al-Quran dan juga pada hadis Nabi SAW. Ada perkataan manusia, ia tidak 100% benar, ada waktu yang dia tersilap sesuai dengan dirinya itu sebagai manusia yang biasa. Maka kalau betul, kena nyatakan betul walaupun pada lawan kita, walaupun akan memberi kredit kepada dia, kan? Tetapi kita berpegang kepada kebenaran itu perlu dinyatakan dan perlu diangkat. Maka pada diri orang Arab ada perkara yang baik pada diri mereka yang boleh kita contohi, iaitu mereka kalau bersumpah dengan nama Allah, maka mereka akan betul-betul melakukannya. Betul-betul melakukannya. Dan perkara yang kita nak mengambil pelajaran dalam masyarakat kita ialah, dan juga pada diri kita khususnya pada diri kita ialah, kita jaranglah bersumpah dengan nama Allah ni, kan? Demi Allah, wallah. Kalau sekolah rendah dulu ialah, kan? Kalau sekolah rendah dulu banyaklah pakai demi Allah, sumpah demi Allah, sumpah sikit-sikit je sumpah demi Allah, kan? Sekolah rendah. Maksud sekolah menengah tak ada dah. Makin dewasa lagi lah, tak ada. Jarang kita bersumpah. Jadi kalau orang Arab tu selalu dengar wallah, sekejap, sikit-sikit je wallah. Sikit-sikit je wallah. Rajin bersumpah. Akan tapi yang ada dalam masyarakat kita ialah kita rajin juga menggunakan nama Allah. Walaupun bukan dalam bentuk sumpah. Kita gunakan dalam bentuk apa?
Apa yang kita rajin gunakan nama Allah dalam masyarakat kita? Dan dia bukan dalam bentuk sumpah lah. Bukan dalam bentuk sumpah. Apa dia? Kita rajin menggunakan nama Allah dalam perkataan insya-Allah. Dalam perkataan insya-Allah. Rajin tak orang kita guna perkataan insya-Allah? Rajin. Sangat rajin. Tapi di manakah masalahnya? Masalahnya ialah kita sering menggunakan perkataan insya-Allah itu untuk melepaskan diri. Kalau orang jemput dan kita tak nak datang, nak cakap nak tolak, segan. Kan? Datuk nak cakap apa? Cakaplah, baik insya-Allah, insya-Allah. Kita gunalah insya-Allah, insya-Allah. Orang cakap kita dah memang tak nak dah, kita insya-Allah, insya-Allah. Maka insya-Allah itu dah jadi satu perkara yang satu phrase yang tidak ada yang telah rendah nilainya dalam masyarakat kita. Hingga kan orang dah tak terima dah. Orang kata, bila cakap insya-Allah, aku tak nak insya-Allah, aku nak kau cakap. Boleh ke tak boleh? Jadi ke tak jadi? Dia dah macam tu dah. Dia tak nak dah dengar insya-Allah. Insya-Allah ni sebab dia tahu dah insya-Allah nanti kan misi dia. Itu ada mungkin jadi mungkin tak jadi. Maka kita tak bersumpah dengan nama Allah, akan tetapi kita menggunakan nama Allah untuk perkara yang lain. So insya-Allah adalah dia bukan sumpah, tapi dalam masyarakat kita telah menggunakan nama Allah itu sebagai benteng kepada kita. Betul tak? Dan gunakan nama Allah itu sebagai benteng, dan Allah kata wala taj'alullaha, janganlah kamu menjadikan nama Allah, jangan duk guna nama Allah untuk kepentingan diri, untuk jadikan dia sebagai benteng kepada kamu. Nak tolak orang punya pelawaan, nak bagi orang terima, kan? Terimalah saya sebagai ketua, kan? Saya akan buat ini. InsyaAllah saya akan buat ini. Dia pun janjilah. Semacam banyak punya janji dengan menggunakan perkataan insya-Allah untuk menguatkan, tapi rupanya insya-Allah itu dijadikan sebagai helah untuk dia lari. Last kali saya cuma kata insya-Allah je. Saya tak janji pun. InsyaAllah tu kalau Allah izinkanlah, kalau taklah, sedangkan dia tak ada pun niat dan usaha untuk melakukan perkara tersebut. Maka Allah ingat, Allah larang di sini, wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, jangan main-main, jangan guna nama Allah untuk nak menyelamatkan diri dalam apa pun bentuk situasi. Dan begitu juga ada orang yang menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri dia, dan ia berlaku pada pelbagai perkara, antaranya saya kongsi pernah saya mendengar kisah orang yang masih lagi tentang orang yang berebut harta pusaka, dengan rebut-rebutlah harta. Lepas tu yang seorang tu dia sumpah demi Allah, yang rumah ni ke tanah ni mak dulu bagi ke aku, ayah dulu bagi ke aku. So dia menggunakan nama Allah di situ. Untuk apa? Untuk kepentingan diri dia. Maka menggunakan nama Allah itu perkara yang Allah larang di sini. Allah larang di sini untuk menggunakan nama dia sesuka hati kita, dan betapa ramai orang yang menggunakan nama Allah untuk menjaga kepentingan diri dia sendiri dalam banyak perkara, kan? Baik dalam bidang dalam bidang politik, dalam bidang pentadbiran, dalam syarikat, dalam keluarga, kan? Sumpah demi Allah abang tak pergi mancing, udahnya pergi mancing. Kan? So orang menggunakan nama Allah untuk kepentingan dia sendiri, dan di sini adalah larangan Allah Azza wa Jalla. Jangan gunakan nama Allah sebagai benteng untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu yang kita nak, atau nak menghalang sesuatu keburukan daripada terjadi pada diri kita. Kan, kena tahan polis, bersumpahlah dia dekat polis tu. Sumpah demi Allah cik, saya tertinggal saya punya wallet kat rumah. So lesen tinggal kat rumah. Demi Allah. Demi Allah tadi saya kena rompak lah, saya kena ada orang ragut saya punya
wallet lah, keluarlah semua. Kita sebagai benteng untuk apa, nak menghalangi diri daripada terima keburukan. Ini peringatan yang besar Allah berikan di sini. Ia telah menjadi kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu untuk bersumpah dengan nama Allah. Akan tapi orang Arab dahulu bila mereka bersumpah, mereka betul-betul berpegang dengan sumpah itu. Itu perkara yang baik pada diri mereka. Akan tetapi dalam ayat ini, Allah menyatakan satu masalah dalam sumpah mereka. Apa dia? An tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan sumpah dengan nama Allah itu sebagai benteng yang menghalangi kamu dari berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Masalahnya ialah orang Arab dulu dia menjadikan sumpah dia itu untuk menghalang diri dia daripada buat baik. So dia gunalah sumpah. Antaranya mereka bersumpah dengan nama Allah untuk kekal beragama dengan agama nenek moyang mereka. So bagus tak sumpah tu? Sumpah dengan nama Allah, okeylah sumpah dengan nama Allah, tapi mereka bersumpah untuk menghalang diri mereka daripada buat kebaikan. Apa dia? Untuk beriman kepada Allah, untuk memeluk agama Islam. Dia kata, saya tak boleh nak peluk agama Islam ni. Sebab apa? Sebab saya dah bersumpah dah dengan nama Allah untuk kekal dengan agama nenek moyang saya. Kan? Dia buat jadi macam tu. Kan? Ada yang bersumpah, saya bersumpah kan, selagi saya tak kaya, saya tak boleh solat. Kan? Dia sumpah macam tu. So dia menghalang dirinya daripada apa? Antabarru, daripada berbuat baik. Wa tattaqu, dan bertakwa. Bertakwa juga bermaksud apa? Takwa maksudnya apa? Benteng. Iaitu menghalang dirinya daripada membuat kesalahan ataupun dosa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang yang dia bersumpah, kan? Sepatutnya dengan sumpah itu menghalangnya daripada buat baik, daripada buat jahat, tapi akhirnya sumpah itu menjadikan dia meruntuhkan benteng antara yang baik dan juga jahat. Contoh, dia bersumpah contohnya kan, untuk kalau dapat job ni kan, ini job penting ni, jawatan tinggi ni, dan job tu kalau dia dapat, kata dia akan buka tudung lah, contohnya lah kan, sebab tu jawatan yang tinggi, nak kena jumpa dengan mak saleh macam kan, untuk nak deal macam-macam projek. So dia kenalah nampak moden sikit kan. So dia bersumpah untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lagi ada tattaqu, benteng itu telah dirobohkan. Dia bersumpah untuk melepasi ataupun melangkaui benteng yang Allah telah sediakan. Dan juga bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dia dah bersumpah untuk tidak memihak kepada mana-mana pihak. So dia pun ada dua kumpulan ataupun dua orang yang berselisih, dia pun dah bersumpah, demi Allah aku takkan berpihak kepada mana-mana pihak. Lalu teruslah bertengkar dua pihak itu, dan tidak didamaikan, sedangkan dia ada kuasa, kemampuan untuk nak mendamaikan antara dua pihak. Dia hingga tahap kata, tengok ada dua orang bergaduh, kawan dia bergaduh, dia pun, demi Allah biarlah dia bergaduh, aku kan tak boleh lah aku nak berpihak pada mana-mana. Kan kalau kawan orang ni macam ni pula, ni kawan aku juga. So dia pun duduklah dan tengok sahaja perkara itu berlaku. Maka di sini larangan Allah Azza wa Jalla untuk menggunakan nama dia sebagai benteng untuk menghalang diri kita daripada buat baik, bertakwa ataupun mendamaikan antara manusia. Dan ada orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak solat selagi belum kaya, untuk tidak tidak menjadi orang yang baik selagi dia belum kaya, contohnya belum sihat dan sebagainya. Macam-macam lah orang bersumpah ni kan, dengan nama Allah, dah seolah macam dia nak
mengugut pula Allah Azza wa Jalla dengan sumpah dia itu. Maka ia menjadi satu larangan Allah Azza wa Jalla. Nak bersumpah, boleh bersumpah. Tidak ada masalah, akan tetapi sebagai seorang Muslim, kita digalakkan untuk mengurangkan bersumpah sekurang-kurang yang kita mampu. Maksudnya janganlah sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Kenapa? Kerana ia adalah kegemaran orang munafik. Orang munafik dia dah tak boleh bagi orang percaya cakap dia. So antara cara dia nak bagi orang percaya cakap dia adalah dengan dia bersumpah. Dan seorang Muslim, dia tak perlukan sumpah untuk nak bagi orang percaya cakap dia. Kenapa? Kerana dia sentiasa bercakap yang benar. Orang munafik cakapnya sentiasa berpusing-pusing. So sebab tu bila dia nak bercakap, dia kena dah bersumpah supaya orang percaya. Jadi manusia boleh bersumpah, boleh, akan tapi seorang Muslim dia akan elakkan untuk bersumpah. Dia akan elak seelak-elaknya untuk bersumpah. Akan tetapi yang kedua, kalau dia terpaksa bersumpah, dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla sahaja. Dan ia juga menjadi peringatan kepada kita bahawa jangan salah guna nama Allah pada perkataan insya-Allah. Tu selalunya lah. Kalau perkataan lain tu macam masya-Allah ke subhanallah ke, itu tak adalah sangat, walaupun sebenarnya kan ada daripada kalangan orang yang menggunakan kalimah-kalimah ini atau umumnya kita sebut sebagai zikir-zikir ataupun selawat. Antaranya untuk mengaburi pandangan manusia. So, bila kita dengar orang ni sikit-sikit jadi zikir, sikit-sikit jadi sebut-sebut zikir-zikir ni ke selawat dan sebagainya, orang pun akan kata, oh ini orang yang alim, ini orang yang baik. Kan? Walaupun ada yang begitu, dia scam orang dengan menggunakan cara yang begitu. Kan, tapi kita nak mengambil pelajaran untuk diri kita bahawa jangan salah guna nama Allah dengan khususnya dengan perkataan insya-Allah. Kerana sering berlaku perkara ini yang kita menggunakan perkataan insya-Allah itu untuk melepaskan diri kita. So kalau tak nak, kita terpaksalah cakap tak nak pada orang tu, tak boleh hadir ke, nak tolak pelawaan ke dan sebagainya, kita terpaksa cakap berterus terang. Dan jangan gunakan nama Allah sebagai benteng untuk diri kita. Yang ketiga, jangan bersumpah untuk tidak melakukan perkara yang baik ataupun bersumpah untuk melakukan perkara yang tidak baik. Contohnya kan, dia bersumpah untuk tak nak solat, untuk nak minum arak contohnya, atau nak minum atau nak makan makanan yang haram contohnya, kan, atau buat perbuatan yang berdosa contohnya, maka sumpah pada semua perkara itu adalah dilarang. Dan kalau ada orang yang telah bersumpah dengan perkara itu, maka dia perlu membatalkan sumpah dia dengan memohon taubat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti mana dalam hadis suatu hari Nabi SAW melihat seorang lelaki tua. Dia berjalan dalam keadaan dia dipapah oleh dua orang anak dia. So dia dah tak larat dah nak berjalan. Nabi bertanya, kenapa dengan orang tua ini? Lalu orang di situ menjawab, ataupun anaknya menjawab, dia bernazar, iaitu dia bersumpah untuk melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki. Dia dah bersumpah untuk pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki. Dia dah tua, kan? Tak tahulah dia dah berapa tahun dah berjalan, berapa lama dah dia berjalan dalam keadaan dia yang sudah tua. Dah memanglah lagilah tak larat, kan? Dengan berapa jauh dia berjalan, dengan cuacanya, kan? Dengan rehatnya, makan minumnya, tak larat. Dia bersumpah untuk melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak berkehendakkan penyiksaan orang ini ke atas dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak berkehendak
penyiksaan orang ini ke atas dirinya ini. Maksudnya Allah tak suka seseorang hamba melakukan yang sedemikian. Nak melakukan ibadah haji, baik tak ibadah haji itu baik. Tapi dia melakukan sumpah atas perkara yang menyeksa diri dia, menyusahkan diri dia. Dan itu perkara yang Allah tak suka yang demikian. Kalau seseorang itu bersumpah secara salah bila dia bertaubat, perlu ada saksi ketika dia declare bertaubat? Tak perlu. Tak perlu. Cukup hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla sahaja. Akan tapi jika dia dah bersumpah di halayak ramai, ada orang dengar, maka dia kena tarik balik kenyataan dia itu. Dia kena mengumumkan, menzahirkan, dia tarik balik kenyataan tersebut supaya orang lain tidak terus bersangka kepada dia bahawa dia masih lagi dengan sumpah dia yang dulu itu. Akan tapi kalau dia seorang-seorang, maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, tak perlu cerita kepada sesiapa, kecuali kalau waktu dia sumpah tu dia cerita kat kawan dia contohnya, ataupun pada pasangan dia. Maka ketika dia bertaubat, dia ceritakanlah balik bahawa aku dah bertaubat dah daripada sumpah aku yang dulu, aku silap dan aku bertaubat. Dan kisah tadi itu adalah daripada riwayat Muslim, sahih Muslim. Baik. Maka peringatan untuk kita, larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah larang kita daripada apa? Guna nama dia. Ambil simple begitu. Larangan Allah Azza wa Jalla. Allah larang kita guna nama dia. Allah larang kita guna nama dia. Dan manusia ada yang menggunakan nama Allah untuk pelbagai tujuan. Ada yang guna nama Allah untuk apa? Untuk meminta belas ihsan daripada orang. Minta derma, minta infak, minta kerja, macam dia minta. Dengan menggunakan nama Allah Azza wa Jalla, dia bubuhlah ayat Quran, dia bubuhlah hadis. Dia ceritalah ini, untuk ini saham akhirat, infak untuk mak ayah yang dah meninggal dan sebagainya. So itu sebahagian daripada menggunakan nama Allah. Dan Allah kata wala taj'alullah urdatan li'imanikum. Jangan menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Kita bersama untuk kita. Dan antaranya ialah apa? Menggunakan perkataan insya-Allah. Dan Allah akhir ayat dengan Wallahu Samiun Alim. Dan Allah Tuhan yang sentiasa mendengar, sentiasa mengetahui. Allah dengar ketika mana seorang itu melafazkan sumpah tersebut. Allah dengar ketika mana seseorang itu menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah alimun, maha mengetahui tentang niat sebenar orang tersebut bersumpah dengan nama Allah. Dan niat orang tersebut ketika mana menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Allah dengar, dia lafaz itu secara zahir seperti mana orang lain juga mendengar. Tapi Allah alimun, Allah tahu yang kat dalam tu apa tujuan dia melafazkan sumpah ataupun menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Maka ayat 224 sebagai ayat larangan kepada kita. Kita melihat pada ayat yang seterusnya. Mula pada ayat 225, ayat 226, 227. Sikit je Ustaz. Ya, saya silakan. Jika orang ni bersumpah dengan nama Allah, tapi apa yang dia sumpah tu tak benar, dia akan jatuh pada dosa besar ke macam mana Ustaz? Yang kena bertaubat ni. Dia bersumpah tapi dia claim benda tu tapi benda tu tak betul. Baik. Itu termasuk dalam bahagian dosa besar. Dosa besar. Kalau dia claim benda tu benar, memang benar, tapi dia bersumpah dengan nama Allah, dia tak jatuh dosa besar lah. Okey, tak ada apalah. Kalau dia benda tu benar, dia bersumpah dengan nama Allah, itu tak ada apa. Yang macam sumpah li'an ni macam mana Ustaz? Baik, sumpah li'an itu adalah di antara pertuduhan antara dua orang yang kemudian menggunakan nama Allah Azza wa Jalla sebagai sumpah untuk berlepas diri dan sebagainya. Dan ia termasuk dalam bahagian kod yang kita katakan jangan salah guna nama Allah dengan tujuan yang itu. So kalau kita ada sumpah
sumpah li'an, kita ada sumpah sebagai dengan nama Allah sebagai saksi. Kita ada jenis pelbagai sumpah dalam agama ini mengikut pelbagai situasi, akan tetapi semuanya bersumpah dengan menggunakan nama Allah. So saya ringkaskan dengan jangan salah guna nama Allah. Kalau sumpah li'an itu dia buat tetapi dia tak mengaku dan dia menggunakan sumpah dengan nama Allah itu untuk melepaskan diri dia. So itu termasuk dalam Allah kata wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan salah guna nama Allah Azza wa Jalla jadikan benteng untuk dia nak membela diri dia ataupun nak melepaskan dirinya daripada sesuatu kesusahan. Itu masuk dalam bahagian itu. Ustaz, Ya saya silakan kalau Isam. saya menggunakan nama Allah ataupun kod ayat Quran kan, nak minta infak ke, wakaf ke, ataupun sumbangan untuk pembinaan masjid, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada. Tapi kadang-kadang kita cakap lah, Allah akan pinjamkan wang kepada Allah, duit apa tu. Kita kod nama Allah juga lah untuk itu. Itu tak menggunakan nama Allah untuk mendapatkan itu. Tidak. Itu boleh, tak ada masalah. Boleh. Yang tak boleh ni ialah orang minta derma, minta infak. Sebutkan ayat yang begitulah. Kan beri pinjaman kepada Allah, Allah akan ganti, macam-macam ayat ataupun hadis yang dia quote. Akan tetapi apa nak buat sekolah pun tak ada, rumah anak yatim pun tak ada, miskin pun tak ada, apa pun tak ada. Memang itu adalah sumber pendapatan dia. Itu adalah sumber pendapatan dia. Jadi orang yang menggunakan yayasan gantung untuk minta dana awam. So dia tunjuklah gambar itu dan juga ini, dan ia tidak seperti yang dia tunjukkan ataupun dia gembar-gemburkan. Itu masuk pada bahagian menggunakan nama Allah Azza wa Jalla. Kerana menggunakan nama Allah, sesiapa sahaja yang menggunakan nama, sebab itu bayangkan betapa Allah Azza wa Jalla ini manusia beruntung selagi dia itu ada dengan Allah Azza wa Jalla ataupun ada Allah. Apa saja berkait dengan Allah, mesti orang itu akan beruntung. Seorang hamba yang baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan beruntung. Allah akan berikan kepada dia rahmat, keampunan dan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, orang yang dia menipu dengan nama Allah Azza wa Jalla, dia tetap juga akan mendapat keuntungan yang banyak dan besar, betul tak? Walaupun dia menipu. Beramai orang yang kaya dengan menggunakan nama agama. Menggunakan nama agama, kaya raya. Bukalah tu, bukan sahaja minta derma dan juga infak, dia bukalah apa pun, saham ke, perniagaan ke, dia letaklah itu perkataan Allah dan macam-macam di sini, tetap akan beroleh keuntungan walaupun dia menipu. Sebab kan apa saja berkait dengan agama, dengan Allah ni mesti akan beruntungnya, dan keuntungan kecil, keuntungannya itu besar. Sebab itu orang yang menggunakan agama, menggunakan nama Allah, itu tetap ada sampai bila-bila, kerana ia adalah cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa perlu banyak buat kerja. Jual je nama agama, jual je nama Allah Azza wa Jalla. So itu Allah ingatkan dalam Al-Quran awal surah Al-Baqarah tentang orang munafik kan, ulaikal ladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itu membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Dalam ayat lain, ulaikal ladzina ishtarawul hayata dunya bil akhirah. Mereka itu membeli kehidupan dunia dengan menjual kehidupan akhirat dia. Maksudnya apa? Agama dia menjual agama, dia menjual nama Allah Azza wa Jalla, dan dia dapatlah keuntungan ketika di dunia. Maka sebab itu Allah peringatkan jangan gunakan nama dia, sebab kalau orang gunakan nama Allah, orang itu akan sentiasalah beruntung. Cuma berhati-hatilah. Apa Allah sebutkan, Allah wallahu sami'un alim, dia mendengar dan dia tahu apa tujuan kita menggunakan nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Wallahu a'lam. Right. Kemudian pada beberapa ayat selepas daripada halaman yang seterusnya itu, halaman yang ke-36, Allah banyak menyebut tentang wanita, tentang berkaitan dengan talak, khususnya berkaitan dengan talak. Dan kita nak pergi sekali lalu tentang apa yang Allah sebut pada beberapa ayat
beberapa ayat ini. Ayat ke-225, Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan, tetapi ia mengira kamu bersalah dengan sebab sumpah yang diusahakan, disengajakan oleh hati kamu. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Berkaitan dengan sumpah yang orang itu dia bersumpah, yang Allah ambil kira apa yang berada dalam hati dia. Kerana kadang-kadang ada orang yang dipaksa bersumpah dengan mulut dia dan dia terpaksa melakukan yang demikian walaupun dia tak rela. Bersumpah keluar daripada agama ke, bersumpah dia buat ini dan juga ini ke, dia terpaksa melakukan yang demikian. Tapi hati dia tak rela. Maka yang Allah kira adalah apa yang berada di hati. Sebab itu Allah dia Sami'un Alim. Dia dengar dan dia tahu kat dalam tu terpaksa buat ke, sengaja ke, tak sengaja, terpaksa ke, rela. Semua itu Allah tahu. Baik. Bermula pada ayat ke-26, Allah mula bercerita tentang perkahwinan. Kepada orang-orang yang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu jika mereka kembali mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat 228, dan isteri-isteri yang ceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam pada itu, orang-orang lelaki, iaitu para suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan atas perempuan ataupun atas para isterinya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah bercerita tentang talak, bercerai dan bagaimana hendak rujuk kembali dan bagaimana tentang jika ada anak dalam kandungan itu. Silakan. Saya sebenarnya ada terbaca satu isu lah Ustaz. Silakan. Orang ini menceritakan isterinya talak 3 kalau Perdana Menteri masih jadi menteri bulan Ogos. Jadi tapi digunakan talak tu macam betting dengan kawan dia kan macam tu kok. Mempermainkan isteri dia lah sepanjang itu. Jika dia telah bersumpah, dia kena melakukan perkara tersebut. Sebab itu sumpah perkara yang jangan kita buat main-main, kerana ia perkara yang diambil berat, dikira. Sebab orang selalu menggunakan sumpah untuk nak bagi orang percaya dekat dia ataupun nak melepaskan diri dia. Maka dia satu perkara yang besar. Agama mana besar perkara itu, kerana pesalah boleh terlepas dengan sumpah. Kan, tetapi kan begitu pun kita berada di dunia ini, akan ada macam orang lah kan menggunakan sumpah dengan pelbagai tujuan, dan ada orang yang dia bersalah tapi dia terlepas dengan sumpah dia, lalu mungkin teraniayalah orang yang baik itu, kerana agama menghukum dengan yang zahir. Akan tetapi orang tersebut tidak mungkin akan terlepas nanti di akhirat. Sebab itu pada setiap hujung ayat bercerita ini Allah sebut tentang wallahu sami'un alim, wallahu ghafurun halim, wallahu ghafurur rahim, wallahu azizun hakim. Allah bercerita tentang sifat dia yang manusia itu kena ingat. Dia boleh lepaslah dengan sumpah dia ketika di dunia. Dia boleh jadi kaya, boleh beruntunglah dengan menggunakan nama Allah ketika di dunia. Tapi di akhirat dia tak akan boleh terlepas satu pun daripada sumpah-sumpah itu yang telah dia gunakan ketika di dunia. Ini kes ni macam menganiaya isterinya. Dia terpaksa ceraikan isterinya jika PM tak turun. Ya. Itu sekarang ni PM tak turun, dia terpaksa cerai lah. Sebab sumpah ni dah makan sumpah dah. Dah makan sumpah, kata makan sumpah. Itulah. Tapi sumpah yang macam tu boleh ke dia laksanakan? Benda yang tak elok. Baik, sumpah atas perkara yang tidak elok secara asasnya itu tidak valid.
secara asasnya itu tidak boleh. Untuk contoh, kita bersumpah. Contoh, saya bersumpah untuk keluar daripada agama Islam. Contohnya, sumpah untuk minum arak, sumpah untuk tak solat. Maka perkara itu tidak kita boleh membatalkan. Dia sama dengan kisah tadi tu, lelaki yang nak pergi buat haji berjalan kaki tu, menyusahkan diri dia, maka dia boleh membatalkan sumpah dia itu. Dan dia, tapi bila orang tengok tak, perkara yang tak seronok lah macam tu. Lagi dia macam membabitkan wanita, kan? Tak seronok lah, macam senang-senang je kau nak main-main cerai kan je kan. Nak Dia tunjukkan, tak kena tebus Ustaz. Tebus ke puasa ke, bagi makan miskin ke. kalau untuk nazar ada, tapi kalau untuk sumpah, wallahu alam, setakat yang disebutkan tidak ada. Bukan tidak ada. Tapi orang tu kata ada ya, Cik Rosyam. Ya, Macam Jawapan dia, itulah. kalau masuk dalam bab bernazar, dia kena tebus kembali. dia kena apa entah bayar kifarah. Dia sebutkan kifarah. Betul. Kalau untuk pada bahagian nazar, dia kena bayar kafarah dia, betul. Ustaz, lagi satu Ustaz, ayat 226 ni, kalau dia dah bersumpah nak tinggal tak mencampuri isterinya selama 4 bulan, kan ada hukumnya isteri boleh pasak kan? Betul. Ha, Dia tak boleh minta, betul. boleh pasak So Mm-mm. benda 4 bulan pasak je lah kan? Buat apa dia nak Betul. mencampuri balik semula Betul. Tapi Allah bagi kelonggaran ni. Sebab bukan lelaki sahaja ada kekuatan membuat keputusan, wanita juga ada hak mereka yang boleh mereka tegakkan, boleh pertahankan, supaya tidak mudah untuk dibuat sesuka hati je. Kerana agama datang untuk mengangkat balik wanita. Sebab itu beberapa ayat ni ataupun halaman ni khusus bercerita tentang talak. Sebab dulu orang macam main senang-senang je kan. Kalau tak buat ni kan talak. Macam cerita P.Ramlee lah kan. Kalau rancangan kita tak menjadi, gugurlah kan, talak satu. Senang je kan. Macam benda yang main-main je dalam masyarakat. So dia perkara yang perlu diambil serius, sebab kesannya besar pada wanita. Sebab soalnya lelaki tak kisah je, lepas tu pergi je kan, berkahwin dengan wanita lain, cari perempuan lain dan sebagainya. Tapi buat perempuan, kesannya besar pada emosi dia, dan kena lihat jika ada kandungan dia. Dan selalunya orang kalau tengok dia ni kahwin cerai, orang dah tak nak dah dan sebagainya kan, dah pandang buruk, pandang serong dah kepada wanita. Tersebut berbeza dengan lelaki. Itu pelajaran kita ambil. Kita nak lihat juga pada ayat 229 ini. Allah sebutkan talak yang boleh rujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskannya dengan cara yang baik. So fa imsakum bima'ruf atau tasrihum bi ihsan. Saya tak sentuh tentang detail sangatlah untuk ayat suruhan dan larangan dalam beberapa ayat talak ini. Cuma kita nak ambil pelajaran umum daripadanya sahaja. So dengan pasangan sama ada fa imsakun bima'ruf atau tasrihum bi ihsan, pegang dengan cara yang baik ataupun melepaskan dengan cara yang baik. Allah ingatkan pada siapa yang nak memegangnya, kan, maksudnya siapa yang masih lagi berkahwin, dia perlu memegang dengan apa? Bima'ruf, dengan cara yang baik. Bukannya maksudnya aku tak ceraikan isteri aku tu dah okey dah tu, orang lain tu bercerai-berai. Bukan. Dia kena bima'ruf. Kalau dia ambil keputusan nak teruskan perkahwinan dan sekarang ini masih berkahwin, so dia kena bima'ruf, buat yang baik kepada pasangan dia. Tak boleh dia, aku suami, aku nak buat hal aku nak buat aku punya suka, isteri duduk rumah. Aku nak keluar lepak dengan kawan, nak balik pukul berapa, nak pergi mana, apa benda. Kan, kalau orang muda sekarang nak pergi mancing, hujung minggu nak pergi ride. Kan, balik kerja, dah petang, malam nak pergi main futsal, nak pergi ngopi. So, dia buat apa yang dia nak, isteri dia kena duduk di rumah. Tak, Allah ingatkan fa imsakum bima'ruf, selama mana berkahwin itu kena bima'ruf, kena melakukan yang terbaik kepada isteri itu. Atau tasrihum bi ihsan, atau lepaskan dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, iaitu isteri-isteri yang diceraikan itu.
kecuali jika keduanya itu suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Baik. Kita nak ambil pelajaran pada penghujung ayat 229 yang disebutkan tilka hududullahi fala ta'taduha. Pada ayat 229, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Setelah Allah bercerita panjang dalam ayat tentang talak, ayat 228, ayat 229 dan juga ayat sebelum itu, dan juga nanti ada juga ayat selepas ini, Allah akhiri ayat 229 setelah bercerita tentang suami isteri bagaimana cara bercerai sebelum dan selepas. Allah kata tilka hududullah, itulah dia hudud Allah. Pertama Allah gunakan perkataan itulah. Ini isim isyarah untuk sesuatu yang dekat ke jauh, untuk sesuatu yang jauh. Sebab itu terjemahannya guna itu yang jauh. Maka apa yang Allah sebutkan tadi tu, dia sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jauh. Dia bukannya sesuatu yang tidak realistik, tetapi dia sesuatu yang jauh. Maksudnya apa? Maksudnya dia susah untuk dilakukan. Dia susah untuk dilakukan tetapi bukan mustahil. Apa dia? Dia bermula dengan apa tadi saya sebutkan, fa imsakum bima'ruf au tasrihun biihsan. Sama ada memegang tali ikatan itu dengan bima'ruf, dengan kebaikan, ataupun meninggalkannya dengan cara yang terbaik. So di sepanjang perkahwinan nak berlaku baik kepada pasangan, mudah ke susah? Susah. Allah gunakan perkataan tilka, itu sesuatu yang jauh. Dia susah untuk dilakukan. Waktu kalau kita ceritalah kan, waktu bercinta dengan waktu dah berkahwin, nak buat baik dengan pasangan mana yang lebih mudah? Nak romantik, nak sweet kan, mana yang lebih mudah? Waktu bila? Waktu sebelum berkahwin kan. Orang kata waktu jadi boyfriend girlfriend, waktu tengah couple tu, itu waktu yang paling senang. Tapi selepas berkahwin, apa jadi? Hilang semuanya. Romantik hilang, sweet hilang, semua hilang. Yang ada berkerut je. Balik rumah berkerut, cakap dengan isteri berkerut, semua berkerut aja. Dan tak ada nak senyum, nak bergurau dan sebagainya. Kenapa? Kerana bila dah berkahwin je, Allah kata tilka, tu jauh tu. Maknanya susah kita nak jadi macam yang sebelum itu. Kenapa? Kerana sebelum itu dia adalah sesuatu yang haram, selepas berkahwin ia adalah sesuatu yang halal. Dan nak menjalankan suruhan Allah, nak menjaga yang halal, itu bukan perkara yang mudah. Ia adalah satu cabaran. Nak memilih makanan yang halal di tempat yang mungkin bukan negara Islam, susah. Even kita di negara Islam sendiri pun nak pastikan makanan itu halal pun kadang-kadang mencabar. Kita tahu tengok dua. Pertama, kita tengok ada orang pakai tudung. Ada orang Melayu kat dalam kedai itu, kita kira halal. Yang kedua sekarang ni, kita tengok dekat depan tu dia tulis pork free, kita kira halal. Yang ketiga, kita tanya dekat orang tu, dia kata tengah apply, kita kira dah halal dah. So kita pun masuklah makan di situ. Sebab apa? Berselera sangat, teringin sangat nak makan makanan tu, teringin sangat nak rasa. Dalam banyak-banyak kedai makan dalam mall tu, yang itu yang teringin sangat nak rasa. So masuklah dalam tu. Ini bukan perkara yang mudah, even dalam negara kita sendiri pun. Kenapa nak menjalankan suruhan Allah, nak menjaga, nak mencari yang halal itu susah nak dipertahankan. So tilka, gunakan satu yang jauh. So, apa yang Allah dah letakkan dalam hukum hakam ini tentang pasangan suami isteri, sama ada di masa lagi berkahwin ataupun dia
nak bercerai, maka ia cabaran yang perlu dihadapi. Walaupun bukan bercerai, nak mempertahankan perkahwinan itu pun susah. Dan itu yang akhirnya dan terkeluarlah ayat, saya ni bertahan sebab anak-anak aja. Kan? Bertahan sebab anak-anak aja. Saya ni bertahan sebab dah berumur sangat dah. Kan, dah berumur, dah malas dah nak layan lantak lah. Kan, saya tidur bilik sana, dia tidur bilik sana. Kan, dah asing-asing dah buat hal masing-masing dah. Kenapa? Kerana dia tilka, jauh sesuatu yang perlu kepada usaha kita untuk sampai ke sana. Hududullah, hudud. Dulu kalau kita dengar hudud ni, satu je lah dalam kepala kita. Apa dia? Tak ada lain dah. Potong tangan, potong kaki. Itu je lah. Itulah je saya daripada kecil kalau dengar hudud, itulah dia. Potong tangan, potong kaki. Tak ada lain dah. Hingga bila dengar hudud itu je lah. Tak ada yang lain. Sedangkan dalam Quran memang Allah menggunakan perkataan hudud itu, tapi bukan dengan makna potong tangan, potong kaki. Hudud hudud dia adalah had. Perkataan bahasa Melayu kita adalah had. Arabnya adalah hadda. Hadda yahuddu hududan. Hududan. So dia adalah had. Kalau kata itulah dia had Allah yang Allah telah tetapkan. So hudud adalah peraturan yang Allah telah tetapkan. Dan dalam ayat 228, 229 sebelum ini dan juga selepas ini, Allah kata itu semua adalah peraturannya, hadnya yang Allah telah tetapkan. Kalau suami, begini hadnya yang kau boleh buat pada isteri. Kalau isteri, ini had dia boleh buat pada suami. Ini masa dia 4 bulan, ini masa dia 3 kali suci dan seterusnya. Itu hudud, ketetapan, had ataupun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hudud dia bukan maksudnya hukum saja. Kan? Dia bukan saja maksud potong tangan, potong kaki, tapi hudud adalah satu had ataupun ketetapan yang perlu dipatuhi. So bila kita sebut tentang hudud adalah satu ketetapan, peraturan, satu had, so kita pun tahu, okey, kalau dah itu had dia, saya kena patuhlah pada had dia. Kan? Macam had kelajuan, saya kena patuhlah. Saya tahu saya ada limit saya. Sebagai seorang staff, saya ada limit saya. Sebagai seorang anak, saya ada limit. Sebagai seorang isteri, seorang suami, saya ada limit saya yang perlu saya patuhi. Saya tak boleh lebih daripada limit itu. Itu kata fala ta'taduha. Maka janganlah kamu ta'taduha ni maksudnya apa? Melampauinya, iaitu melampaui limit itu. Melampaui limit itu. Maka ini suruhan daripada Allah Azza wa Jalla pada ayat 229 ini agar apa? Agar jangan melampaui had ataupun ketetapan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan ia bukan saja tentang potong tangan, potong kaki, banyak lagi ketetapan yang lain yang Allah telah tetapkan pada kita dalam kehidupan kita seharian. Allah telah tetapkan kepada kita sebagai seorang Muslim, kita ada 5 waktu solat fardu yang perlu kita laksanakan. Allah telah tetapkan pada kita sebagai seorang Muslim, kita kena berlaku baik kepada orang lain, kena bercakap dengan perkataan yang baik, kena memandang, mendengar sesuatu yang baik. Banyak ketetapan dan juga had yang Allah telah tetapkan untuk kita dalam masa 24 jam yang perlu kita patuhi. So tak perlu pandanglah hukum yang jauh-jauh tu, yang potong tangan, potong kaki, kena gantung dan sebagainya tu jauh. Kan? Pandanglah hudud yang Allah letakkan pada diri kita setiap hari 24 jam ni yang perlu kita jaga. Pada mata kita ada hudud Allah, ada ketetapan yang Allah telah tetapkan. Pada tangan, pada telinga, pada hidung, pada mulut, pada anggota badan kita yang lain, semua itu ada hudud dia, ada ketetapan dia, ada had dia yang Allah telah tetapkan. So jangan lebih daripada itu. Allah kata tilka hududullah, tapi itu perkara yang mencabar pada kita setiap hari. Untuk apa? Untuk kekal pada had yang Allah telah tetapkan. Jangan lebih daripada itu.
Contoh disebutkan surah An-Nur, Allah sebutkan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazna furujahun. Dalam ayat selepas itu Allah kata wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan berkatalah kepada lelaki mukmin adalah ditundukkan pandangan, dan berkatalah kepada wanita mukmin hendaklah mereka menundukkan pandangan. So pada pandangan kita, pada mata kita, ada tak had yang Allah telah tetapkan? Ada. Apa hadnya? Jangan mengangkat pandangan. Pandangan itu perlu sentiasa apa? Ditundukkan, agar kita tak terpandang sesuatu yang tidak sepatutnya kita pandang. Dan manusia hari ini menjadi, kita kata, berahi, maaf saya gunakan perkataan itu, menjadi berahi kepada banyak perkara dalam dunia ini. Kenapa? Kerana dia mengangkat pandangan dia. Kenapa seseorang itu berahi melihat jantina yang berlainan dengan dia? Sebab dia mengangkat pandangan dia, tengok yang lelaki pergi tengok perempuan, yang perempuan pergi tengok lelaki, dia angkat pandangan dia. Kenapa orang berahi untuk nak banyak duit, nak tinggi jawatan? Sebab dia mengangkat pandangan dia, tengok orang lain. Orang lain beli kereta baru, orang lain banyak duit, orang lain pergi berjalan, orang lain pakai handbag yang branded, orang lain jawatannya tinggi, orang lain jadi ini, orang lain jadi itu. Dia mengangkat pandangan dia. Sedangkan Allah dah letakkan had pada pandangan tersebut, dan kalau kita melebihi had tu, dia akan merosakkan siapa? Merosakkan kita, dan jadilah kekacauan dalam sistem diri kita, dan akhirnya menjadi kekacauan dalam sistem kehidupan manusia secara umum. Maka kita ada had yang perlu kita patuhi pada diri kita, dan jangan melebihi had itu. Kan selalunya kita lihat di jalan raya kan laju itu mengundang bahaya. Ingatlah keluarga tersayang. Tekan minyak seronok, tapi nanti nak tekan brake dia waktu emergency, dia tak seronok. dia tak seronok. So tahu had yang ditetapkan. Kerajaan menetapkan had di jalan raya sebab apa? Sebab nak mengelakkan kecelakaan. Dan Allah menetapkan had dia pada diri kita. Kenapa? Kerana nak mengelakkan kecelakaan pada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah dia had, ketetapan Allah Azza wa Jalla pada diri kita masing-masing. Maka jangan melampaui had itu, jangan melebihi sempadan itu. Kerana Allah kata wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Sesiapa yang melampaui had Allah yang Allah telah tetapkan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maksud zalimun apa? Orang-orang yang melakukan dosa dan juga kesalahan, dan kezaliman yang paling tinggi adalah dia syirik kepada Allah Azza wa Jalla, yang mengakibatkan hapus semua amalan dia, dan dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah hingga tempatnya Allah jamin akan berada di neraka Jahannam. Wallahu ta'ala alam. Itu dua ayat yang saya kongsikan pada malam ini. Satu bermula dengan larangan, dan ayat kedua adalah suruhan daripada Allah Azza wa Jalla agar kita tahu had kita masing-masing pada setiap diri kita. Allah Ta'ala alam. Itu saya kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Saya mohon maaf sekali lagi, kita melangsungkan kelas kita pada bukan waktu dan bukan pada hari yang kita biasa. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كتب سبنا تسر كفارة. سبحان